Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahmi bin Azahir dan kumpulan saya akan menceritakan vlog tentang konsep negara dan bangsa serta cabaran dalam merealisasikan pembinaan negara dan bangsa. Pengenalan adalah Ghazali, globalisasi adalah Syabidin, kepelbagaian budaya adalah Mira, liberalisme adalah Wani, pluralisme adalah Ifan, neo-feudalisme dilakukan oleh Zul dan kesimpulan dilakukan oleh Faruqi. Dua orang editor adalah Diha dan Nurul Suhada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah anda, negara bangsa adalah sebagai negara yang berdaulat yang didiami oleh satu bangsa. Definisi bangsa iaitu satu komuniti orang ramai yang terbentuk dalam sejarah, dipetahukan melalui perkongsian bersama serta mempunyai unsur-unsur subjektif bersama yang merangkumi bahasa, budaya, sastera dan nama yang dikongsikan bersama. Selepas kemerdekaan, negara menghadapi pelbagai masalah dalaman, terutamanya masalah perpaduan dan integrasi sesama kaum. Terdapat 5 cabaran dalam proses pembinaan negara bangsa iaitu globalisasi, kepentingan kebudayaan, liberalisme, pluralisme dan neo-feudalisme. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya, antara cabaran untuk membina negara bangsa ialah globalisasi. Globalisasi dapat ditakdirkan sebagai kesejahteraan ataupun satu keadaan yang mana dunia tanpa sempadan. Menurut seorang tokoh pengurusan dari Jepun iaitu Kenichi Ohmae, globalisasi ialah dunia tanpa sempadan yang mana semua negara terpaut kepada jaringan aliran maklumat secara global yang bertunjangkan kepada kecanggihan teknologi. Kesannya apa? Kesannya sempadan negara bangsa bakal berakhir. Mengapa? Hal ini demikian kerana globalisasi akan mencabut nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai kenegaraan. Sebaliknya, nilai-nilai tersebut akan digantikan dengan nilai-nilai kesejahterataan. Seterusnya adalah kepelbagaian budaya. Membina sebuah negara bangsa dengan kepelbagaian kaum dan etnik dari latar sejarah, bahasa dan budaya yang berbeza menyumbang kepada persoalan dan masalah yang kompleks. Antara masalah-masalah tersebut adalah pemisahan pertempatan, perbezaan tumpuan sektor ekonomi, perbezaan agama dan kepercayaan, pengasingan sistem pendidikan, fahaman pengaruh politik yang berbeza dan sebagainya. Ianya merupakan cabaran dalam membina negara bangsa. Sejarah dan pendidikan berupaya menjadi alat bagi mencapai matlamat tersebut dan dapat membentuk bangsa Malaysia yang berkongsi identiti, lambang, kebudayaan, nilai dan semangat yang menjadi ciri dan hasrat negara bangsa tersebut. Antara cabaran lain untuk mewujudkan negara bangsa adalah liberalisme. Umum mengetahui, liberalisme adalah satu kepercayaan yang menuntut keterbukaan dalam berfikir dan berfahaman bebas, termasuklah hak kebebasan bersuara. Keterbukaan dan kebebasan ini merupakan satu keperluan nyata untuk mewujudkan negara bangsa. Malah, dalam Perlembagaan Persekutuan juga ada mengatakan bahawa setiap warga negara berhak untuk kebebasan bersuara. Malangnya, kini terdapat ramai golongan liberal yang menyalahgunakan kelonggaran ini dengan menuntut perkara-perkara yang bertentangan dengan agama Islam. Sebagai contoh, mereka menuntut hak kebebasan wanita dalam berpakaian dan hak kebebasan untuk melakukan hubungan seksual. Sikap liberalisme yang terlampau ini telah menggugat kemakmuran dan kelicinan pentadbiran yang menyebabkan matlamat untuk mewujudkan negara bangsa semakin sukar untuk dicapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya akan menerangkan tentang pluralisme. Pluralisme atau sifat kepelbagaian terbentuk daripada proses kepelbagaian penduduk dan biasanya ia terbina hasil daripada proses penjajahan di sesebuah negara. Dasar-dasar penjajahan yang telah dijalankan ke atas negara yang dijajah seperti pecah dan perintah seringkali mewujudkan pembahagian kaum daripada segi penempatan sosial, kegiatan ekonomi, jenis pekerjaan dan juga politik berbentuk perkauman. So, akibat daripada dasar ini secara tidak langsung telah mewujudkan suatu permasalahan dalaman yang kompleks kepada negara yang dijajah apabila dimerdekakan. Jadi, ini jelaslah menjadi ancaman kepada konsep kesatuan dalam pembinaan negara bangsa. Untuk terangi masalah ini, pelaksanaan dasar-dasar yang mantap dapat mengurangkan perbezaan jurang yang wujud sama ada dari segi ekonomi, politik ataupun sosial di kalangan rakyat. Baiklah,
Cabaran terakhir sekali ialah neo-feudalism. Neo-feudalism atau dikenali sebagai feudalism baru yang merujuk kepada sistem kompetitif berkaitan pemerintahan yang terbentuk dalam cara baru masa kini. Sistem ini berasal daripada feudalism, iaitu merujuk pada sistem politik di Eropah ketika dahulu yang dipimpin oleh golongan elit dalam menguasai segala aspek ekonomi, politik dan sosial negara tersebut tanpa bersikap adil. Terjadinya pemerintahan yang penuh dengan penyalahgunaan kuasa, penyelewengan dan penipuan. Perpaduan akan menjadi roboh kerana adanya layanan yang berat sebelah terhadap susunan lapis sosial masyarakat. Oleh yang demikian, semua rakyat Malaysia telah dipelihara dan dilindungi dengan baik kerana adanya perlembagaan dan undang-undang yang adil dalam menjaga hak dan keselamatan mereka. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahawa pelbagai usaha yang telah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin negara yang terdahulu seperti Tun Dr. Seri Mahathir Mohamad dan juga Datuk Seri Najib bin Abdul Razak yang telah menumbuhkan konsep wawasan 2020 dan juga Satu Malaysia bagi memastikan pembinaan negara bangsa dapat dicapai. Walau bagaimanapun, impian untuk membina negara bangsa masih jauh untuk dicapai kerana terdapat pelbagai cabaran-cabaran besar seperti kepelbagaian budaya, liberalism dan juga globalisasi. Oleh hal demikian, kita perlulah menanam dan menyematkan sikap semangat bersatu padu, kesetiaan kepada negara, berbudi bahasa serta menghormati budaya dan seni bangsa lain bagi membina negara bangsa sekaligus dapat mencapai keamanan yang diidamkan.